Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz pengurusi ataupun moderator kita pada malam ini. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid Nurul Mukminin Kuala Alor Ara ataupun Alor Ara Kerah kat langit. Tuan Pegawai Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis, khususnya pada penasihat undang pada Perbadanan Ekonomi Wajah Ekonomi Perlis, Datuk Taswandi, ahli-ahli jawatankuasa takbir masjid, staf kepimpinan masyarakat ala-ala atau ala-ala yang terkaitan dengan dia, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat julung-julung kalilah saya dekat Sungai Ara ni, Alor Ara ni, bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya pun tak nak fokus bincang tentang ibadah korban sebiji. Ya, jadi tuan-tuan, cuma saya nak mengambil sini tentang pengorbanan yang sebenar dan yang hakikinya. Supaya kita kena faham ayat dalam cerita mukadimah tadi ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan kepada kita, iaitu beberapa perkara yang mana dalam ayat tersebut, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-27, Allah suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat atau ceritakan tentang dua anak Nabi Adam alaihissalam. Apabila mereka buat korban, seorang diterima, seorang ditolak. Lalu yang ditolak, dia kata kat yang diterima, aku akan bunuh hang. Sebelum dia dibunuh, maka dia kata, kenapa Tuhan terima aku punya korban yang hang tak diterima? Maka jawapannya ialah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya apa-apa korban sekalipun yang Allah terima pakai ialah daripada orang yang jiwanya tunduk dan takut kepada Allah. Dalam ayat yang lain menyempurnakan maksud tersebut dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu aw la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum.
Dalam ayat yang surah Al-Hajj 37, Allah sebut daging-daging korban, darah-darah daripada hasil penyembelihan korban, sesekali la yanalallaha, sesekali tidak dapat mencapai redha Allah, melainkan yang Allah nak tengok daripada penyembelihan itu ialah siapa empunya yang korbankan binatang tersebut, nilai yang boleh bawa dia lepas korban itu jadi orang yang takut kepada Allah. Penilaian dia. Sama juga dalam peringkat dalam hadis disebut, Allah tak tengok muka, tak tengok rupa, paras, pakaian apa semua. Ya Allah nak tengok ialah ketakwaan di kalangan kamu. Juga dalam ayat yang lain tentang ayat haji, contoh dia, kalau bukan surah Al-Hajj, surah Al-Baqarah, Allah sebut wa tazawwadu, cari bekal, buat bekalan, fa inna khairaz zad at-taqwa. Kalau nak bincang ayat macam tu bunyi dia, tapi kalau baca fa inna khairaz zad at-taqwa, berbekalah kalian, sebab sebaik-baik bekalan ialah orang yang bertakwa. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, antara dia ialah Allah lihat, Allah tak tengok rupa parah kita, ataupun Allah tak tengok apa nama ni, keturunan kita siapa, hang kaum apa, hang suku jenis apa. Tapi Allah tengok ialah siapa yang paling atqakum. Apa ayat dia bunyi? Apa dah? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia pada Allah bukan persoalan pangkat dan kuasa, jawatan dan harta benda, tetapi ialah atqakum, siapa di kalangan kamu orang yang paling takut atau berdekat dengan Allah. Itu antara dia. Sama juga dalam hadis menceritakan tentang harta benda. Kalau hang kaya, adalah hadis Muslim sebut, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Siapa yang diberikan kekayaan, diberikan kemewahan, makin dia kaya, makin dia berharta, makin dia berkuasa, makin dia berpangkat besar, makin dia tunduk rendah diri pada Allah. Tidak ada nilai-nilai egoistik, tidak ada nilai-nilai sombong. Dengan jawatan, dengan kuasa, dengan pangkat, dengan harta, kekayaan, makin dia rasa takut dengan Allah. Because of ini adalah merupakan responsibility ataupun amanah diberi oleh Allah. Maka Nabi SAW jawab dalam hadis Sahih Muslim ni, burika lahu fi, makna confirm harta diberkat. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin. Dalam hadis yang sama, sambungan pada ayat mula-mula tadi, hadis yang mula-mula tadi, atau baris mula-mula tadi, sesiapa yang diberikan kuasa, ini kekayaan, harta benda, kaya raya, tapi kaya raya bi isyrafi nafsin, dia rasa nak diri dia dimuliakan di kalangan orang. Bermakna kata Nabi SAW, lam yubarik lahu fi, orang ni tidak mendapat keberkatan pada harta ataupun apa yang dia ada. Maka maksud apa dia? Maksud dia makin kaya, makin jawatan besar, makin hebat, harta banyak sebagainya, makin takut dengan Allah. Maka itulah orang-orang yang dikatakan orang yang mendapat nilai takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kisah-kisah korban ayat sebelum tu disebut apa dia? Sebaliknya, orang ni tidak diberkati apa yang diusahakan dalam hidup dia. Sebab tu bila balik kepada kalimah contoh, kita baca dalam bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Bukan pasal nilai hang tahan lapar, hang tahan layak, hang tahan apa nama ni, tahan ayak pula, tahan apa? Tahan dahaga, tahan lapar, bukan pasal itu. Yang nak tengok natijah dia, tetapi nilai paling besar ialah siapa yang paling bertakwa pada Allah. Fala tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu minkum. Siapa yang paling bertakwa pada Allah, kamu jangan kata kamu tu hebat. Ada Muslim sebut, jangan duk kata hampa ni hebat. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu duk puji diri kita kamu baik, kamu hebat. Allah tahu siapa di kalangan kamu orang yang paling baik. Maksud apa?
Buatlah baik, tapi jangan nilai kita yang paling baik. Itu bahasa tu. Buatlah baik, semayanglah banyak, puasalah banyak, sunat sebagainya. Derma sedekahlah banyak, tapi jangan nak kata hang tu baik. Sebab Allah tahu nilai hang buat dia macam mana. Ada kerana Allah tu sebalik dia. Sebab yang duk membentangkan depan Allah ialah ni, dalam hati. Yang kita panggil del tu pagal hai. Kan? Jika आप के दिल के अंदर बहुत खराब हो गया, आप क्या करते हो ना? आपका जब नहीं कर सकते, क्यों? पागल हो गया. Ini jawapan paling menarik sekali. Maksudnya apa dia? Tak payahlah tu. Aku semayang bagus, dia aku lebam tinted. Hentak kajadah berlubang 4 hari. Kan? Semayang assalamualaikum boleh pusing pergi ke sini, terus tak fikir dah. Punya macam-macam kepala patung kelkatu. Assalamualaikum. Yuk, muka terus fikir dah. Tak payah fikir dah. Dah belah kanan fikir 360 pusing. Oh, dia kata tengok aku semayang bagus. Semayang duk tanya buku lali kukuk nampak lebam, biar nampak macam berkutu. Nak kata kita ni duk tahiyat banyak sangat. Tak payah. Fala tuzaku anfus. Tak payah duk claim Allah aku baik ni. Tak payah. Tapi buat baik tanpa claim dengan Allah. Tapi yakinlah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita buat benda baik, jangan takut risau. Allah ni bukan lupa. Bukan macam kita. Janji lain, cakap lain. Contohlah. Kan? Allah ni dia tidak lupa. Manusia ni, orang sebelah ni, lupa. Tak sama-sama dengan aku sekali. Dia lupa janji rumah kata, nanti kata apalah hari sekian-sekian ni, Sabtu Melahad ni kita pergi makan. Kita terlupa pula, pergi ambil ceramah pula. Jadi betul abang janji dengan anak-anak, saya tak balik rumah hari Selasa hari. Mungkin Rabu jumpa bini aku. Hak duk dah tu seorang lah. Nak lebih-lebih kan tak nak, cuma tak berani. Gelak hang bobo. Nampak? Ini nak beritahu. Janji tak payah sekian-sekian tarikh bla-bla lebih kurang abang kata kita pergi makan anak lama ni tiba-tiba terambil ceramah. Bini duk prepare dah seka jubah. Mak yang mana? Kan abang janji nak pergi makan malam dengan anak. Ya Allah, abang ada kuliah murid abang ni. Coba itu. 6 harakat bunyi ni. Minta maaf terlupa. Sebab kita ni orang. Kita ni manusia. Kita bukan Tuhan. So nak beritahu dalam bab ni, Allah ni tak lupa. Kalau hang buat baik sebesar zarrah, jangan risau. Dalam kubur nampak dah. Kan? Sebab tu dalam bab ni, ya, dalam bab korban, bab benda, apa pengorbanan yang hakik ialah yang pertama ikhlas. Dalam buat apa kena ikhlas. Syarat-syarat takwa ni dia ikhlas. Kita buat kerja ni tak apalah. Macam orang pergi umrah, pergi haji, duit habis banyak. Jangan risau. Nabi tak nambung. Nabi kata tak pernah memfakirkan, mengkikirkan orang yang buat haji, buat umrah. Yakin lah. Nabi kata habbatus sauda dawaun likul lida. Ubat apa? Habbatus sauda, ubat begitu penyakit. Yakin lah. Prevention better than cure. Tak pakai dia kita. Kita dah sakit demam baru nak cari ubat tu. Penama tu madu 69 surah Nahli begitu perawat baru nak cari ni. Contohlah. Madu ni tak payah jampi pun dah betul dah. Ni kita dah lah madu betul dah jampi sekepah pumpang kopai mana perap bunyi macam siang pokok hijau. Kungkap kawai dikap pap kan. Madu ni tak baca apa pun insya-Allah mujarab sebab Allah bukan bohong. Hanya orang yang ada nilai takut pada Allah, dia yakin dia beli 100% pure original. Ambil madu, insya-Allah sihat. Nampak tak? Ni contoh dia. Berapa ramai orang tak banyak sedekah sebab tak yakin. The more you give, the more you get back. Berapa ramai boleh buat macam tu? Tak boleh. Lepas tu kita nak mengaji dekat Malaysia ni, ya Allah, banyak yuran 400. Pasal apa? Penyumbang tak ada. Saya 7 tahun di Pakistan, haram tak bayar sekupang pun. Pasal apa? Penyumbang terlalu banyak. Pelajar Malaysia 1000. Ini contoh. Kat Malaysia ni hanggung baca Quran sebulan 400. Budak tu benak ulang 400 sebulan. Nampak? Dia kira sebenarnya Tuhan, kami memerlukan bantuan dari pihak orang ramai. Bercakap macam Naruto Shippuden ni bunyi. Saya yakin dengan Tuhan, saya percaya dengan Tuhan. Begitu. Kenapa ya?
Silap perlis pun sama juga. Sebab jenisnya tu. Tuan-tuan cari Pakistan, pergilah kuku kena bayar. Kecuali macam Dow Medical College, Cindy Medical College, lepas tu lain lah sebab dia macam hak ada bayar dia kos-kos dia. Bak agama tak ya. Hang-hangguk lah. Cuma minta darah percuma, minum percuma, tidak percuma, tilam percuma, balik Malaysia pun percuma. Sebab apa? Sebab orang rakyat dia walaupun susah duk jual kapet janggut berbulu sampai ke perut. Kan? Tapi bak duit tak kira. Rupees, pahala Allah saya. Serupi bayar, satu pahala dapat bahkan lebih. Dia tak kena 700, cukup balas balik. Bila? Kab ayah. Bila damai? Lepas mati. Kita tuan, ni contoh-contoh lah. Nak bagi kita pasal apa? Sebab ada konfidensi, ada keyakinan dalam jiwa dia. Sebab tu dalam bab korban ni, berapa ramai yang berani korban? Puasa sunat 6 pun tak lepas, korban. Terang-terang dalam hadis sahih sebut, barang siapa puasa 30 hari Ramadan plus 6 days on Syawal equal 360 days dia dah puasa. Makna puasa 36 hari kali dengan 10, 360. Puasa. Berapa ramai berani puasa? Ini hadis yang sahih. Minta maaf cakap, tanya kat jabat kita. Hang puasa 6 berani? Saya tak dan nak puasa. Muhung. Mata kedarah hari-hari open house. Sampai naik lembek pinggan plastik. Pasal apa? Ni. आप दिल के अंदर है, dia mesti vibration. Teman cakap lah, bukan saya nak melawak apa tidak. Realiti tu cara saya menyampaikan lah. Tuan, bagaimana? Tak mana puasa Arafah sehari je, 9 hari Zulhijjah, haram tak puasa. Bukan suruh sembelih lembu, babi pun tidak. Tapi nak puasa sehari gila babi dia buatnya. Gini, gitu ketak. Macam Parkinson. Kena angin Ahmad. Nampak? Pak Imam Daham kan? Ingat marah apa risau kan? Jadi gitu kan? Itu cara orang lama tu kan? Mana? Oh, Abang Mat kita mau hijau elok kan? Nampak? Saya duduk lindung tidak sambak mata. Nak puasa yaumut tasi' min Dzulhijjah kull sanatin susah. Apa nak korban? Kita duk seronok orang pergi haji lah, seronok lah. Kak Yam dulu ni jual merku je boleh pergi kan. Wanok lah, dia pergi orang ni. Wanok lah, tu lah kesian lah. Abang Mat lelaki dah meninggal lah tahun lepas. Nampak dia mana? Tu tekan Mat Arik Li Sukun. Suka budak ni. Wanok lah, kita ada pergi hantar kat Bala Batas tu. Sini ke Petambang tak ada ni. Tak boleh turun. Turun ajak kepala Petambang pergi Thailand. Ni. Airport kecil tak ada apa sini. Tak ada. Petambang Cessna buat baja kepas sawit ada lah. Pergi Bala Batas lebih kurang. Hantar tu beringat kereta pergi hantar pergi KL. Kena hak nombor dia. Nombor apa nama giliran KT dia. Kena naik dekat KLA ada naik. Tak apalah. Tapi dia seronok. Peluk dia Kak Yam, minta maaf lah kalau bedah ada buat salah apa Kak Yam tu. Dah tak apa dah tak salah apa lama tu okey dah. Kena Kak Yam tu rupanya dia orang belah-belah Bali menikah orang Arau. Dah tak apalah bedah aku pun kosong-kosong lah tak nak datang apa lah kalau ngemu. Kan? Sonok bagus sekian. Hang apa buat? Hang sonok teriak Kak Yam beli pisang dengan bedah. Tapi bedah haram tak puasa hari 9. Bukan pakai modal, tak pakai duit pun. Pasal apa tak boleh buat? Sebab nilai-nilai jailul muttaqin tak ada. Ini contoh. Sebab itu dalam sebuah hadis, sebut dalam hadis Hasan sebut.
Dia dalam disebut apa dia? Dia kata Nabi yang saya sebut barang sesiapa yang ada kemampuan tapi tak mau sembelih kurban, jangan duk mai dah, jangan duk dekat ke tempat sembahyang kami ni. Bunyi tu kasar. Siapa-siapa man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana hadha. Siapa-siapa ada kemampuan, Nabi sebut syarat, siapa-siapa ada kemampuan tapi dia tak mau sembelih. Apa maksud dia? Jenis tak takut ke Tuhan. Macam orang kita buat sedekah. Nak derma apa pasal kerja maklum ni, kerja jual cekodok tam-tam kadang-kadang orang singgah dapatlah nego. Kalau tak ada lah maklum kita buat gitu. Suratul Talaq sebut kan, sedekahlah, nafkahkanlah. Siapa-siapa yang tak ada duit, bagi apa yang dia ada, Tuhan bagi ke dia. Nampak tak? Dia bukan kata sedekah orang kaya aja. Orang miskin kalau ada gaji dia sehari dapat RM5, apa salah buh sekupang? Sebab Allah tak nak hamba Allah ni kerikut berkira. Sebab dalam bahasa muda, apa-apa yang kamu bagi fahuwa yukhlifu, Allah ganti balik. Berapa ramai yang takut Tuhan? Ya. Ini contoh. Nabi kata sebaik-baik sedekah pada ahli keluarga ada. Berapa ramai yang betul-betul boleh belanja bini dia makan? Belanja dengan kawan, ya Allah, meja sambung 4. Belanja bini ikan kurung lah, ikan sardin. Bila bawa bini tak, abang Yam tu ingin idam nak makan ikan cakap 3 rasa. Dia fikir haram mengidam ikan 3 rasa pula. Ikan termenung tak mau. Oh, kalau belanja ustaz, belanja datuk, orang besar bukan minta tanya apa. Datuk, kalau nak makan apa, minta saja. Menyampah aku dengar. Mengbodek tak habis-habis pakai mampus bodek. Yang itu yang mengarut hidup tu. Dia kata orang mengidam makan ikan sakat dia rasa. Jual abang. Boleh abang? Banyak. Bini 3 rasa, dia 4 rasa. Pasal apa? Rasa time bayang. 3 rasa pada ikan tu. 4 rasa masa time bayang. Mengetak Parkinson. Berapa dek ni, dek? Muah kali RM114. Berapa dek? 100. Curang kira elok. Sebelah ni 4 rupang ke, sorry 14 ni. Macam budak tu bodoh kira. Bukan kira main dengan lidah, main dengan kalkulator. Dia kata ikan berapa dia? Ikan ni dalam RM60. Lepas tu apa nama tu masak, apa nama sotong, apa nama ni celup tepung, apa nama sotong masak, apa nama goreng telur ayam masin tu dalam RM12. Lepas tu ayak 2 jam. Tu dia minum banyak orang. Bayar. Bukan tu haram kata bini aku cerita dekat komplek tu. Cerita kat perbadanan tu. Haram bini aku dah lagi gaji ni haram nak tampelak ni. Dia boleh dipelak bini dia. Daripada celah kangkang nak beranak anak hau. Tapi nak buat macam mana kau dapat suami jenis tak takut Tuhan. Naik debu kuik gitu. Geram tu. Nampak? Ini contoh tentang maksudnya. Sebab itu pengorbanan tang mana? Apa realiti dia? Habil dia cari binatang kambing yang paling baik sebab nak bawa depan Tuhan. Yang seorang lagi tu Qabil bagi gandumnya. Tu pun ambil celah kudan dia. Takkan Tuhan pandang sangat, bukan Tuhan yang makan. Ada pokok tu. Yang itu duk cari mana kata berapa korban ni. Dia kata korban ni satu bahagian ni Bangla ni. Bojek ni apa nama apa mendatang tempat ni lupa dah ni. Kuala Ara ni Along Ara ni sebahagian 700. Dia kata tu dia 700 bahagian kalau sekok 49. Majik sana baru nak kata RM80. RM20 kedekut tu. Dia ingat tukar sebelah dengan kaki kot.
Ambil pisau, ambil. Sebab tu kurang RM20. Ni contoh nak beritahu. Kan? Maksud sampai peringkat ni sebuah. Kalau hang kelas contoh nak bantu orang, berapa? 600. Sebab kaedah Islam mudah aja. Kaedah sunnatullah, sunnatul Rasulullah apa dia? Hang bagi banyak, hang dapat banyak. Ni bagi sikit dah dapat banyak. Macam ayat imam tu baca tadi ya. Imam tu pula imam tu. Manusia ni fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia macam tu. Bila senang apa semua hebat dia kata apa? Tengok Tuhan sayang aku. Hampa buat kerja malas. Bila Tuhan bagi sekat rezeki dia, kurang pendapatan dia apa? Tengok Tuhan mula marah aku. Tuhan mendak kita. Siapa bohong dengan Tuhan? Benar diri dia sendiri. Sifat manusia macam tu. Kan? Macam tadi apa nama ayat lepas tu? Rakaat kedua tu bunyi apa? Lupa lepas tadi. Baru nak puas hati panjang tu. Duduk dekat 6 km sama tengok. Tak ada mengapai lah tengok Quran je. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sebab apa menyesal? Gelak ke boleh apa tu? Tak risau kat orang marah. Kita tak faham main tempat orang ni. Dah buat hajak dia marah. Kita tu seronok orang syok pun dia marah kita. Contohlah. Orang menyesal. Pasal apa menyesal? Duduk kat dunia, Tuhan bagi peluang sampai 60 tahun. 60 tahun peluang, disisiakan peluang dia. Sebab itulah tu punya ra'su syu'ara ataupun kepala bagi para syair. Dia kata apa? Sesungguhnya muda, masa lapang dan kemewahan itu merupakan mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya masa muda, masa lapang, masa senang pemusnah bagi seseorang dengan cara pelbagai kemusnahan. Yes. Jika mana anak muda, masa lapang, duit banyak, lahir dia apa? Abai lah benda lain. Dah lah anak muda, masa lapang banyak, bukan ada kerja pun. Yang kedua, tiga apa dia? Duit pula banyak, hati merapu tu. Beli motor, tengah malam naik, wah sana. Masa lapang, kita tak ada masa lapang tu yang jadi gitu. Dia pun masa lapang. Sebab tu ulama kata, saya kata, sesungguhnya muda, masa lapang dan harta mewah. Kan? Ni contoh tu yang dia naik motor lumba-lumba tu. Mana ada motor hak lama-lama, hak apa, motor yang apa, Honda Cup 50 mana ada. Bunyi pun macam orang kencing bawah lantai. No, apa nama? LC. Yang baru baru tu? Apa? Tengok. Allah telah membuktikan kebenaran. Tak tahu bertiga suku betul dek? Y suku. Ejaannya nak Y. Oh, orang Kedah betul dah. 15 dia panggil suku. Baru aku duk kata. Saya main kok mana Y suku punya betul. Kita dah lama. Kita orang belah Kok Senar bukan jauh pun, tapi duk KL lama kan. Nyampak dengar. Suku, berapa dek suku dek? Mahal. Tu L suku, kalau L 3 suku 600,000. Nampak tak? Masa lapang dia nak beli motor besar, duk belagak depan orang, yang berom. Bukan salah. Yang salah dia sampai jadi ego sampai apa? Masjid duk bang, duk merapu bijak lagi. Tengok tak?
Macam motor bot pekan Kuala Perlis tau, pi Langkawi tau. Bunyi macam suara babi pun ada. Nampak? Ni contoh Bilal, bang, Allah, Elon murah. Allahu Akbar. Contohlah kan. Oh, dia kata tu dia, Elon 400. Dia belah. Cuba dia brum. Azan je waktu masuk je. Bro, WhatsApp, bro. 1:38 Zuhur. Bro, masjid surau. Allah. Ayat yang itu kata ulama-ulama dalam tafsiran apa nama ni, termasuk Ibnu Utsaimin, dia jawab kata apa? Kalau dipakai elok orang muda, diguna cara elok, masa lapang, diguna cara baik, mewah, cara baik, maka tidak merosakkan orang. Seperti macam tu. Kalau dipakai mewah, contohlah kan, kata mewah, main masjid ni, tengok Imam Ferrari, Bilal Lamborghini, Siak Lamborghini tu. Nampak dah. AJK Lambo kanan, anu belah perak. Nampak dah. Yang nu pula apa nama tu, Audi, apa nama tu. Allah, yang cantik tu lah. Kan? Main semua ni. Oh, imam datang, dengar. Imam datang dah. Ini tak tahu kenderaan imam mana satu. Bunyi sama. Bila pun sama macam. Sesudah imam depan dah. Nampak tak? Tu kita tolak. Siapa kira mai baliklah teruk kena tolak kata imam. Jenis kereta berjalan enjin tak bunyi. Nampak? Pelik orang kata apa? Mai masjid ni, mai hak koro-koro, hak bubuk dak. Mai masjid beritahu ni. Ni kata orang Islam mai mayang ni. Salah ke tak salah? Tak ni kau tak nampak tawaduk tu korang hampa belakang dah. Benda baik. Ni realiti ni. Contohlah, ini Allah imam. Saya ingat masa jadi imam daerah Koh Sangok, pakai Opel Gemini tuan. Opel Gemini. Ayolah. JAK 464, jago anak kampung Kurekah ni tu. Kereta tu putih lah. Pak menakan aku aksiden, pak menakan sabit, putih dengan tu. Aku betul-betul bawa tu lampu macam apa nama tu. Hak bila kata Volkswagen kuning apa nama tu? Gamak tu. Yang kuning tu, warna kuning, Volkswagen tu. Balik politan. Kenapa kata ni? Kata ni cikgu, siden. Semua dengan mata-mata dengan jatuh, lekat dengan stapler je. Tengok kita lebih orang susah, takkan dia nak saman kot. Rotek ada. Nombor-nombor pecah belakang dah. Bawa balik gagah boleh malam. Rupa dia perlu jaga orang tu pula. Rajin siang dah jaga malam. Kan? Sebab penyanguk tu malam ramai. Perbaik-perbaik. Kereta susah. Lepas tu jadi imam. Dia jadi imam. Orang tengok apa? Apa imam? Contoh tu kena saya. Siapa balik lewat, memang kena tolak. Lepas tu bila tolak, tak boleh break dah. Terus pi. Berkelun macam Indonesia tu. Kotak dalam. Perbaik naratif bocak warna macam. Cak warna ni. Cak warna ni. Warna apa nama? Selepas salat perdu ni. Warna tu dalam. Warna kuning gitu dah. 600. Ingat, terketak-ketak bayang. Pasal apa duit tak ada? Jadi imam tengok. Sampai kawan kata apa? Seorang start tu. Syekh. Hantar ada duit dah. Orang Kelantan. Dia mau ada putih. Ada lah tapi cukup lah. Tak ada. Mau dah banyak sangat. Dia mau beli kata kancil lah. Hak baru tu. Apa Pak Imam pakai kata buruk tu. Sodak budak dia pekalan kubur. Aku kata dia tak lambat. Kuburan pekalan tinggal kubur kat kau kan. Inilah rumah Allah cakap ni. Kalau dia ada pun dia gelak. Dia pun ceramah terkenal juga sekarang. Apa pakai kata buruk. Nama imam jejah nama imam. Tapi masa tu pula mahal tu pinjaman, 10% pinjaman. Beli kata kancil BFJ 6148 ingat apa keluar. Kan best friend Jawa ingat BFJ. Lepas tu beli motor BGJ buat gadis Jawa. Kan. Lah kahwin orang sahabat bernama dia gadis Jawa juga kan. Saya pakai nampak. Sebab apa? Nampak doa yang sangat. Dia kata apa? Tak kena Syekh, imam ni biar pakai. Kalau kita kena bantu lah dapat imam. Gaji murah, sehari RM17 macam tu.
Ayah Cina di Bali tak cuti tak dapat gaji. Jenuh kita ada kursi Pak Cuy pun tak cuti. Nampak tak? Allah kali kakak jumpa orang politik sikit. Orang politik pun marah habis pun gedebak-gedebuk. Lah naiklah gaji S27. Ya, ni contohlah. Cuma nak bagi dalam bahasa mudahnya, nak bagi daripada setiap benda rupa-rupanya tuan-tuan. Bibu kan? Mana ada kita start dengan senang dalam hidup. Orang kaya pun susah juga sebenarnya. Kan? Dia duit banyak tapi tak senang hati, tak kereta mahal, takut orang robek kereta dia. Kan itu berjalan mana orang umum 4-5 orang bodyguard tu. Tak padan dengan ni orang kecil halus tapi bodyguard sampai 7. Jaga belakang bawah dia atas lagi. Celah ketiak buka baju ada orang. Punyalah takut menata apa aku tak tahu. Malaysia ni aman bawa bodyguard sampai 5-6 orang. Nanti kata kalau jadi orang besar negara lagi teruk 70 orang jaga dia. Orang cari mana dia tak ada orang halus. Pasal apa? Dia pun resah juga. Takut orang ni dia ke, orang kidnap dia ke apa ke. Saya pernah melamar kerja dengan gitu. Depan tu bodyguard dia, satu kereta. Dia naik kalau naik Lamborghini dia ataupun Ferrari dia. Saya lupa dia kereta Audi tu yang sport tu. Kemudian belakang dia ada bodyguard. Yang dia orang ni kebanyakan bukan beragama Islam. Tapi tasrin orang Islam. Okey, depan tu macam kereta apa tu? Kereta Volvo yang jenis. Yang macam Pajero tu kan, gitu. Cuma sup pergi, tumpang, pergi. Dia kata. Dia tu kaya-kaya, ada kapal terbang nyeri. Tak pasal apa, tak ada pernah kena tembak apa pun. Tapi dia pun tahu juga orang terjaga. Kalau orang kidnap habis kita. Maksud dia dalam hidup ni, hang kaya pun tapi kena perlukan kepada pengorbanan hidup. Nabi Lut AS menghadapi masalah masyarakat dan masalah kes-kes yang orang katakan kita lihat pada hari ini kan. Sampai bini dia pun dimusnahkan oleh Allah. Hang sayang bini hang ke? Hang sayang Allah. Nabi Nuh pasal. Ni contoh nak beritahu. Ni kisah bini-bini. Siti Hajar lagi pula cerita. Tinggal Siti Hajar kat wadi tak ada air apa. Cuma Allah nak tunjukkan bibit-bibit pengorbanan, ending of pengorbanan apa dia. Sampailah kesan impak dia. Kita duk doa hari ni untuk diri kita, tak fikir yang doa tu dimakbulkan time cucu kita. Berapa ramai orang Perlis susah tapi cucu kaya-kaya. Jadi pengarah, jadi itu multi-million. Sebab tu yang hak kaya tu jangan lupa sebenarnya hang tu tok wan hang doa hang dulu. Tapi jenis tak perasan, jenis tak sedar diri, rasa diri hebat. Ini masalah. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS dengan anak yang masih kecil. Teriak lah tu. Ada komen. Abang, perintah Allah. Kalau perintah Allah, saya tak kisah. Abang buat apa saja. Tinggalkan kami berdua. Sambut suruhan Tuhan. Pergi tinggal 2 anak. Apa harap natang tak ada. Semut pun tak jumpa saya nak bilang. Kalau kita agak-agak tinggal tang tu. Bang, abang ni gila apa? Bok mai kami kat apa nama ni Alok Ara ni apa haram tinggal bendang, rumah haram tak ada. Abang ingat kami kan ruan ke? Sawan lelaki dengannya tu. Ni contoh. Dah lah tu. Lama tak jumpa, mamai kata ni aku nak sembelih anak kita. Abang ni gila sembelih badak. Sayang, ai jaga daripada kecil sampai besar. Abang senang-senang beli dia. Ni drama Nur 1 Nur 2. Pasal mungkin dia sebab apa? Dalam bahasa Arab, dalam bahasa akal. Takkan Tuhan suruh sembelih anak. Yang tu syaitan guna skrip tu. Wahai Ibrahim, entah mimpi kamu tu bukan pada Tuhan tapi daripada syaitan. Syaitan cakap gitu lebih kurang. Logik akal. Lepas tu syariat Nabi Ibrahim banyak kekal dalam syariat Nabi Muhammad. Hatta tahiyat kita baca apa? Allahumma Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Musa wa Isa. Mana gitu? Ibrahim. Apa tu? Ada azan ke? Ada azan tak?
Memang tak ada azan. Boleh terus juga? Boleh nak? Ni azan ni tak apa kot cakap kan. Kadang orang marah apa ustaz ni tak ada adab, orang duk bang duk cakap. Susah juga yang berpuak tak mengaji ni. Siapa kata time azan tak cakap kuliah? Susah juga. Kan? Rasa pandai pula cakap ikut kepala otak dia. Kita berhenti, ustaz terlupa dah orang cakap dah. Dia masalah kita duk cakap lara semua lebih kurang tu bila dengan azan ni kita kena kuliah tak masalah. Tak masalah. Okey. Apa cakap lupa tadi dah. Apa tadi? Ingat tak? Lawat. Maksud dia kebanyakan yang ada yang Nabi Ibrahim bawa kekal sampai sekarang. Pasal apa? Impak daripada pengorbanan. Nabi Ibrahim bapa kalangan orang yang bertakwa. Mana mungkin seorang bapa boleh sembelih anak? Allah sengaja je nak uji. Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia dengan mudah menyangka yang dia itu boleh berjaya, boleh beriman sempurna tanpa diuji oleh Allah? Tak. Allah sama ayat pada walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Kami dah uji orang sebelum ni. Uji dah. Lepas kami uji barulah kami nampak siapa yang azan. Bukan. Kesian kawan tu. Dia kata haram tu aku baca dia betul lah. Kelip cakap gua-gua. Ya? Lupa apa tadi cakap dia lupa. Lepas kami uji baru kami tahu, lepas ujian kami uji tadi baru nampak siapa yang benar-benar orang beriman, siapa yang bohong. Kan? Sama juga dengan korban kita ni. Allah uji satu bahagian setahun sekali, satu bahagian. Benar ada khilaf dia. Boleh ke melih tu bahagian? Kongsi ramai-ramai, adik-beradik, anak-anak? Boleh. Pengalaman ni kami Pakistan tu boleh. Benar ni khilaf. Tengok dalam mazhab kita Syafi'i pun bagi mereka yang tak mampu tu boleh, tapi dia nak buat juga. Walaupun dalam hadis Muslim sebut kami diperintah haji tu satu ekor kami diperintah satu ekor unta bagi dengan tujuh orang. Boleh. Bagi mereka yang ada kemampuan sembelihlah satu ekor buah nama dia seorang, tak apa. Kan? Yang nak buat juga kenapa? Ustaz ceramah ni bunyi macam kasar tapi betul juga kata dia. Siapa aku tak boleh nak buat? Nabi kata sampai siapa yang ada kemampuan tapi dia tak sengaja, dia tak nak sembelih, jangan duk main dekat dengan tempat mayang kami ni. Kita kalau kata Nabi cakap sekarang dekat sungai apa nama Along Ara ni, pedih dengar. Siapa-siapa yang tak mau sembelih, jangan duk main mayang tempat kami. Orang boleh kasar apa imam ingat bapak hang masjid bunyi gitu. Ini contoh. Sebab itu pengorbanan Nabi Ibrahim, kesan dia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia contoh? Siti Hajar cukup dah. Ke sana Safa Marwah, kan? Duk cerai ayak semua lebih kurang dengan Ismail AS duk teriak. Mak mana tak rimah dia dah? Betul tak mak oi? Benda betul ke tak? Kita kalau kat rumah tak macam cakap orang lelaki mengaku je lah. Biar tengah malam nak teriak siapa makik dulu. Bini sama dengan saya pun. Suami ni sabar, diam je. Bini makik tak sabar. Nampak? Kadang-kadang budak ni Allah saja pergi letak perut dia, budak tu teriak. Tengah malam berak 6 kali, siang haram tak berak. Ni kita haram ni budak ni tengah malam berak berapa kali dah. Aku tak larat bekak mata orang pergi kerja besok ni. Nampak? Allah bagi anak uji cara anak. Nampak ni contoh dia. Mangan anak. Tengah malam ni depa. Sebab tu boleh ditinggalkan seorang anak yang memang duk teriak, mak yang penuh dengan pengorbanan. Ni contoh. Akhir kesan apa jadi? Ayam yang kita duk makan lah pergi Mekah tu, sebelah orang menega lagi pada RM1,000 lah. Sana beli sebotol RM5, sini jual RM140. Alasan kerana pos mahal semua, agak tak apa, itu hak ada orang menega lah.
Tapi ayat dia sampai Allah tak habis. Dalam bahasa akal takkan tak habis. Dalam bahasa otak kita takkan tak habis. Apa macam tu? Inilah orang kalau yakin benar ni barakah. Siapa bagi barakah? Allah. Allah bagi barakah. Padahal masa muda saya lihat ada seorang manusia ni, dia kaya-raya tapi bila dia ada masalah aja apa semua, dia usaha pergi haji atau usaha pergi umrah. Ada juga macam tu. Tak apalah cara dia. Dia kata bukan Malaysia tak makbul sah. Pergi sana tu kita memang konsentrate nak buat amal ibadat. Alhamdulillah, tahun lepas jumpa dia, alhamdulillah memang multi-million orang ni, subhanallah. Dia kata I datang, I berdoa, I bla 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 semua. I ni hati keras dia. Tapi I masih I boleh hati lembut, masa I boleh teriak. Sana apa benda tak ada masalah apa. Kan? Ada seorang tu satu kenal bekas askar. Bila sahabat kita bagi dia cerita tentang sejarah dia menangisnya tu dia kata you adalah orang yang pertama boleh menyebabkan saya teriak kali kedua. Anak dia kata memang dia kalau babak Tuhan ni macam tu bullshit lah. Jenis golongan jenis orang tak tahu apa jenis orang lah. Dia jenis payah. Tapi bila cerita tentang Nabi Ibrahim semua, Siti Hajar semua, dia bayangkan mak dia. Dia kata for second time your story menyebabkan I boleh nangis. First time bila mak I pass away. Fikir orang putih. Kalau sebut tu tuan-tuan boleh kenal, tak sebut lah. Dia meninggal dah. Lepas balik umrah dia meninggal. Dia boleh berubah. Ya. Tuan tahu sebab apa? Apa cara anak nak tegur ayah? Kan? Ada kita kadang-kadang bini cengih tu. Laki ni diam je. Macam orang kena cekeroy. Abang tak tahu susah lah abang. Bini ni tak tahu bawang apa, bawang besar India ke Cina bunyi situ. Laki ni, jana ni Din. Kata tak tahu apa, kata Pak Imam kata tak tahu, Kia. Orang paling kan nama Kia, Tun, kan ni. Kia depan sabak lah, depan pelan-pelan. Habuk mai lah kuliah, malam ni ada ustaz tu mai kuliah. Nanti cerita tentang parenting skill, kemahiran rumah tangga semua. Syarat habuk mai Kia. Kadang-kadang kita tak boleh tegur bini kita sebab kepangan kita pun teruk masa menikah dia dulu. Lah ni baru tak jadi akhir. Kita duduk ustaz tu, kita ni isteri kita kasut dia kata macam kata kat cik lah. Contoh ada orang boleh buah macam tu. Just satu malam dia berubah. Nampak tak? Sebab tu suami kena korban nak kebaikan. Dia malu apa? Nak tegur suami barang. Oh, apa makan? Orang belajar mana? Ruyuh kita masuk dia je. Oh, balik dah punya silat tu. Kalau dia balik dengar macam ni, oh tu. Antara aku kalau makan nasi tak dah main baca aku tulis nak makan. Haram tu awak nikah 14 tahun dia bodoh tu. Bini ni jenis warak bagus, tak lawan sebab anak ustaz juga dulu bini ni pun. Kan? Jangan lawan lelaki hang tak apa sabarlah. Apa nama leha oi. Sabar. Laku tengok haram ada je tu. Bini ni cerita kisah benar. Bini duduk basuh kat pelenggak. Ya, senang dia mau pergi pelenggak faham dia kan. Rumah dia orang Kedah orang tahu kaya je 2 tingkat, bawah kosong, buah kereta. Buah padi. Bini tu balik bukan bini, laki tu balik daripada motong getok. Dia kata buat mai yang. Ni pelik siam kan. Buat mai yang. Kalau A tu kan baling. Buat tu A baling sik betul kurau okey pertam. Bermayang. Bini ni rumah depa panjang. Jadi bini duduk kat pelenggak, duduk cuci apa pinggan mangkuk. Tak kelapok tak mana dengar. Ayak mana duduk kali. Natang sungguh. Masa anak dara dia mati umur 18 tahun, anak dara dia mati pegang tangan dia, "Pak. Cik nak pi dah, Pak. Sebelum cik pi, Pak, tolonglah. Pak janganlah dia buat mak." Orang dengar. Lepas anak dara dia mati tu barulah nampak muka orang sikit.
Dia pipi dia teh haram natang lamat suruh aku balik daripada motong getah minta teh tadi haram tak dapat lagi ni. Dah sepok bungkuk bini dia jatuh ya acang. Tapi apa dia bagus, dia balik masjid, dia meninggal. Kan? Tuhan nak pergi. Tapi dalam bahasa kasar bukan sebab panggil dia anak dia mati, tidak. Kadang-kadang orang sampai peringkat macam tu, mati anak baru sedar. Ni contoh. Dan tuan, sama kita rumah dengan masjid dekat je. Rumah dengan masjid dekat. Kalau datang gulin pun sampai. Gulin. Buh tarik tali terbih panjang sikit. Buh kat pelapik terbih tu lepas sup sampai sedang depan imam dah. Tapi hang azan apa hamai nak panggil apa nama, mungkin Datuk Musti panggil Bilal daripada masjid apa masjid haram tu, Syekh Ali tu, dia bang sedap kan apa. Bukan dia pengorbanan tapi dia terkorban. Minta maaf ke kata ke orang tidak. Ni dia bukan susah, bukan belekat, baju pagoda, kan? Dalam kaki sampai. Lemai. Panggil Syekh Ali pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peristiwa banjir yang berlaku di Kelantan sebab lebih suka tengok kitab tu. Ni contoh. Sebab apabila jiwa terkorban, maka pasti tak ada pengorbanan. Lepas tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ulang balik dari sudut yang lain. Pengorbanan Siti Hajar memang tak boleh lawan. Pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah suruh sembelih, dia sembelih sungguh Nabi Ibrahim ni. Orang kata apa jenis lurus. Nawaklah. Kalau dapat kat Al-Hara ni, tu Ibrahim dapat. Awak pak dia bodoh lurus, melih anak gila. Nabi Ibrahim sembelih pasal dia disuruh oleh Allah. Benda perintah Allah nikah, orang perempuan kena tutup aurat. No. Panas. Lah perli panas. Ni musim harum manis. Kalau hujan buah tak elok. Tutup apa? Panas. Panas tak panas tutup. Sami'na wa ata'na. Tutup dia pakai elok. Yang kita orang lelaki haram tak tutup. Kan? Buka bukan dosa. Empat try buka belakang, mampu dosa. Orang kata ini tak adil. Ini macam Abdul Wahab. Bapak marah. Tidak kan. Inilah manusia. Di Piramli cerita tu. Betapa bodohnya penyangat dengan penyamun join sekali. Nampak tak? Ni apa ni? Tak ada ni. Penatang tu diskriminasi. Susah sebut. Diskriminasi golongan wanita. Kenapa ada lelaki tak seperti kami? Dan kenapa kami tak seperti lelaki? Mati berubah tu. Tomboy. Hak lelaki tu badan sadu six pack. Tapi ustaz, badan besar ni. Ini six pack satu je bawah. Dia pack dekat sini. Ustaz, Allah, kita kencing dekat sini. Ingat masa terima kasih. Dia tu kita dia tak ambil. Berkerik-kerik. Assalamualaikum baby. Dia kata aku ni duduk aku masuk jamban salah orang apa. Aku nampak lurus tu lelaki, kalau bengkok tu perempuan. Kan patung dekat pekat dekat dinding masuk. Kan? Dia berkerik-kerik. Bukan dia lagu cing tepan. Bunyi kan dia. Cukup jangan TikTok dah kan. Lepas tu saya baby. Saya kata kata aku ni salah masuk jamban. Okay B, I berak. Dia kata aku ambil tek aku lambung ke budak ni. Kan? Keluar dia keluar dulu. Kita keluar kemudian dia kencingnya, kan? Tengok ustaz. Alamak. Dia kata nampak dia tahu kita ajak ustaz ni ajak saya tu. Dia kata nampak ya Allah jadi baru. Ngaku aku kencing tak ada, aku ingat aku duduk tempat tu perempuan punya. Haram tengok tersentot berak.
Lah nampak salam dia patah berak balik kali kedua. Puaskan apa nafsu berak tu. Nampak tak? Dia lebih pasal apa? Sebab nak lawan lah. Pasal nak lawan lah. Tapi sifat dia jenis lembut, bonak-bonak lembut, anak pertama laki bini tu, anak banglan dengan Kak Not tu. Hak pertama Tina, hak kedua Tina pada perempuan, yang kedua perempuan, tiga perempuan, hingga empat perempuan, lima laki, enam perempuan, tujuh jadi dia jadi macam dia normal, faham tak? Dia fitrah kan? Saya ustaz, ku salam, apa khabar lah? Baik. Kawan saya jadi ustaz tu, lembut orangnya. Saya kemari. Dia kata, salam elok aku lain macam buat gitu. Kita mulut je celupak kan. Iya, kuat tampak dia. Walaupun dia jentik tu, kau sampai menumbuk tu. Baru jentik, kau sampai menumbuk dah. Punya pedih. Sengau dia cakap gitu. Adoy, gitu. Nampak? Nak begitu pun tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebab nak lawan Allah. Berapa ramai anak-anak kita tak boleh baca Quran? Saya nak relate contoh lah. Senang biar orang faham mudah. Berapa ramai orang kita sengaja tak nak baca Quran? Berapa ramai anak kita yang memang sengaja tak reti baca Quran? Kalau dia terkorban, macam mana nak timbul pengorbanan? Saya sebut realiti. Hukum korban nanti panggil orang mana jabatan agama mufti apa dia mufti gemai ceramah bagi tentang tok elok. Saya buka. Ini muslimin semak yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Berapa ramai? Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia sebut. Dia kata orang kalau tak baca Quran dia telah meninggalkan Al-Quran. Orang kalau baca tak faham juga meninggalkan Al-Quran. Orang kalau baca faham tak beramal tinggalkan Al-Quran. Agak-agak kita kategori mana na'udzubillah? Tiga-tiga pun kita tak mahu. Tapi realitinya ialah bukan pengorbanan tapi terkorban. Ini contoh. Berapa ramai orang berlumba-lumba nak sedapkan suara dalam baca Quran. Cuma elok. Test kat kita punya market. Baca alam nasyrah, orang pelik, alam nasyrah laka sadrak, wadduha wallaili idza saja, belah Kelantan wadduha wallaili idza saja. Hak gana wadduha wallaili saja. Berapa orang agak-agak boleh bilang kori kat kampung. Bukan saya suruh pergi bertanding. Berapa ramai yang nak mempersedapkan bacaan? Orang nanya jadi imam kau, Allahu Akbar. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wang pulau balik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia mau tu teruk tu bunyi. Ni contoh nak kita pasal apa? Sama dengan bang. Kalau bang ada tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak boleh. Pasal apa? Belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni kena belajar. Cara kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin di Perlis ni ada azan buat 2 kali jemaah. Sekali kan? Sekali. Tak apa. Hak negeri lain 2 kali. Tak apalah. Tu negeri lain ni Perlis. Jagalah Perlis berelok. Hak lain, azan pertama, azan dah. Patutnya azan kedua pendek dah lah. Ni azan kedua ni mentang-mentang depan orang, lagi panjang hak pertama. Azan pertama dalam bilik, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasal azan pertama, azan kedua depan orang ni, Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kambing tunggu sembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tadi Allahu Akbar. Azan pertama macam katul jadi Chaplin. Bagaimana? So. Ada kata azan yang mana tak patut Syekh takkan lepas benda sunat tu.
Tak azan pun boleh sembahyang ah. Oh. Sembahyang ikut siapa? Macam tuan-tuan turun. Dia kaedah mudah. Ni, tu kita belajar. Takbir. Kan? 3. Allahu Akbar. Tu. Yang kedua, Allahu Akbar. Kedua. Yang ketiga, Allahu Akbar. Macam imam buat tadi. Ilmu ada. Dia turun anak baru Allahu Akbar. Dah lah semput. Start berdatas Allah turun sujud. Allah aja. Bar je tak ada. Daripada sujud. Nabi ajak tengok macam salam. Tak salam. Nak korbannya mana belajar tak mau. Salam tu. Tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang itu kita pakai banyak. Mazhab kita, mazhab Maliki, mazhab apa pakai banyak. Yang tiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Boleh. Yang keempat, Assalamualaikum. Senyap. Kita makmum bodoh. Tengok imam tu bangkit dah fikir. Dia tak rempang makmum. Sebenarnya imam tu mangkuk juga. Ceritalah kita bagi salam satu je. Tapi nak cakap infirad, maksud dia benda tu mudah. Kan? Contoh dia. Benda mudah jadi payah. Contoh macam kita tahniah anak. Kan kita buat kadang tak tahu boleh tak tahu lah kot. Apabila tempat tu tahniah anak rupa selawat. Budak jadi pekak ni. Batu dia mai ustaz. Dengan tangan sak rokok kita tahniah anak orang. Tahniah sekali dah. Tahniah cara orang alim. Kan tiba-tiba Datuk Mufti mai masjid ni, kita ada baby baru beranak 8 hari. Kita bagi tahu Pak Imam yang pergi tahniah anak kita, bagi dia seorang dah. Saya tak payah. Ambil berkat apa pula dah. Karat. Nampak ni contoh dia. Kadang-kadang manusia ni kadang-kadang dia buat benda tu ambil berkat tapi tak faham mau jadi apa, jadi sesat. Tu je dah. Kalau Quran pun tak boleh berkorban baca bagi pandai. Puasa hari 9 wallahu alam. Kan? Duit tak ada apa semua. Dah ada apa extra RM50 sebulan elok je. Ni contoh-contoh nak bagi tahu dah. Baca saya nak malas cerita, buat hukum makan, tentu ada alim ulama sini dia akan cerita insya-Allah. Cuma saya nak merintis buka open minded diorang itulah. Kan? Dan akhir sekali sahabat-sahabat tanya, bila sebut korban, ni kita ringkas, sebut korban. Apa korban ni sebenarnya? Nabi kata, sunnatu abikum Ibrahim. Ni sunnah bapa kamu Nabi Ibrahim. Apa kita dapat? Nabi kata setiap bulu-bulu bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu tu dapat satu kebaikan. Kalau kulit, dia tanya banyak sahabat dia jenis bukannya diam. Kulit, Nabi kata setiap bulu yang melekat pada kulit juga dapat kebaikan. Dan Nabi sebut dalam hadis lain, tidak ada amalan yang paling mulia pada hari ini min iraqati damin, melainkan daripada menumpahkan darah binatang. Bukan solat tasbih, bukan perbanyakkan zikir benda, tapi amalan yang paling mulia pada hari ini, udhiyah, hari raya dan tasyrik, apa dia? Melainkan sembelih binatang. Dan sebelum darah itu sampai ke bumi, dia sampai kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang bila kita tak nampak benda satu realiti,
maka pengorbanan hanya jadi zahir sahaja. Kita tengok orang hina agama, kita marah, tapi tindakan kita tak nak buat. Orang bunuh anak Palestin, orang minta derma, kita payah nak bagi. Kita jenis tu. Kita akan suka tengok, suka dengar, buat payah. So insya-Allah dengan masa yang ada ni, saya tengok ibu-ibu diam, marah tak apa, wallah alam dah diam kan. Marah ke? Marah ke makcik belakang? Dah, janganlah marah lah kat saya. Saya mejung. Hari Selasa main keluar sampai keluar tak boleh rumah. Sian bini kat rumah kan. Jadi insya-Allah minta doakanlah kami. Saya sakit teruk dulu 4 bulan dalam hospital kan. Infection apa semua. Saya yakin orang Perlis pun doa sekali. Yang tu saya boleh main sini ni. Kata kat rumah abang Syed kita kena pergi ceramah tak boleh berhenti lah. Sebab kita yakin ni doa ramai. Pada doktor ni kalau CRP kuman dalam darah ni 64 very high. Lebih pada 2/3, 2/3 dalam bahasa kasar macam tu lah. Ya. Tapi alhamdulillah dia amazing power of doa. So kita yakin. Doktor kata Ustaz sihat ni bukan doa Ustaz tau. Ustaz cakap kami dulu. Ni doa kekuatan, doa orang ramai. Kita doakan insya-Allah. Doakan moga-moga negeri Perlis ni aman makmur. Ya, penuh dengan harum manis. Contoh gitu. Jadi kurang-kurangnya balik tu adalah sekotak. Contoh gitu. Contoh. Mana bukan musim dia kan? Betul? Saya faham tu sebab ni cakap tu ya. Cuma cakap pasal tak ada. Cuma cakap kalau ada tak cakap nampak sangat ustaz ni minta demand harum manis ni. Kan. Asal nak bagi kita bila ni sekalian, doakan yang terbaik insya-Allah. Kita minta doa moga-moga kalau orang sekarang dah berani dah mula hina Al-Quran, hina Nabi Muhammad sallallahu menggunakan saluran medso ataupun media sosial dan sebagainya. Kira dah berani sangat dah tentu ada. Kita doakanlah insya-Allah. Kita tak payah maki hamun dia balik. Kita buat cara undang cara yang baik. Ya, kita doa kita insya-Allah moga ada kebaikan dan berkatan pertemuan kita pada malam yang mulia ni insya-Allah. Dengan masa yang ada ni saya minta maaf banyak-banyak, mungkin terlajak masuk sikit. Mana tuan CEO tadi? Ya, aku silap baru mau bercakap dah banyak-banyak insya-Allah. Jadi saya pun tak sangka pula malam ini Datuk Dr. Aswandi kata, boleh tak Bang Ustaz spend for one day more untuk datang ke Arau. Saya kata, boleh lah. Saya kata, saya ingat ke pergi ceramah dekat PKNP tu. Saya pun agree setuju dengan kata, dia kena masjid. Tak apa, alhamdulillah lah ya, masjid. Ustaz Haji Hashim kita bekas penolong pengarah masjid dakwah dia pun gerak panggil kita dulu ni buat kat sekolah kebangsaan Layang lah, buat sekian-sekian Felda bagainya. Tapi itulah Pulau Selangor nama sini jauh. Turun kalau Ustaz. Ya, insya-Allah aku akan datang ada peruntukan buat apa? International Airport kat Perlis. Kan kongsi dengan Thailand. Kan. Dia kata tanah bukan tanah tu ikut. Kalau Ustaz dah ada dekat dah kan. Itu hak pihak berkuasa tak ada kata apalah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau kau naik ke Kota Abang nanti harum manis tak laku pula sebab harum manis boleh kereta. Contoh hari gitu kan. Jadi wallahu alam gurau senda tadi kalau ada terkena kepada mana-mana pihak itu berkebetulan semata-mata. Tidak ada yang mati. Siapa-siapa terasa padaan muka itu dia dapat boleh baik. Insya-Allah ya. Tuan Imam kita nama Tuan Imam insya-Allah semoga ada kepada doakan Tuan Imam sihat walafiat segar bugar. Sihat bertambah segala-galanya kan. Rezeki dan kesihatan, umur usia berkat dan sebagainya. Dan bagi mereka yang dekat sini ramailah. Kalau malam ni ramai alhamdulillah, malam esok pun insya-Allah kita buat amal macam ni juga walaupun tak ada kuliah. Because of Allah. Kerana Allah. Ramai malam bukan kerana nak mendengar ceramah, tapi kerana Allah. Kan? So insya-Allah buat terbaik. Dan saya ulang balik, kita raya hari Ahad, hari Sabtu tu pakat-pakatlah puasa ramai-ramai. Kan? Sebab orang pergi haji tak perlu puasa. Kan? Menjadi khilaf di kalangan para sahabat. Sebab selalunya puasa 9, tiba kita nak puasa dah 9 ni. Maka Nabi keluar dan hadis sebut, Nabi duduk atas unta minta satu gelas air, susu, Nabi minum depan ramai. Oh, tak payah puasa. Korban pun tak payah depa. Kan? Tapi kita yang tak pi, di mana pengorbanan kita? Puasa hari Sabtu pada 9 hari bulan, pada 10 hari bulan, hari Jumaat, mesti kita elan
Siapa nak berpuasa boleh buka puasa kat masjid ramai-ramai, insya-Allah. Malam raya tu kita pakai tabir ramai-ramai kata, ada tazkirah ringkas bersama ustaz jemputan daripada Jabatan Agama contoh. Kan indah dan cantik. Pokoknya kita kena create something to present, sembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang sepanjang 1 jam 25 minit kita bersama dalam